Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da amma ba' Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada pagi hari ini kita bersama-sama boleh berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan semua mengenai ilmu bahasa Arab Al-Quran. Jadi alhamdulillah, pada hari yang berkah ini, Jumaah Mubarakah, marilah kita untuk membaca surah Al-Kahfi hingga sebelum maghrib nantinya. Jadi jangan lupa baca surah Al-Kahfi untuk mendapatkan keberkahan pada hari Jumaat ni. Dan alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi hari ini insya-Allah kita akan belajar bahasa Arab Al-Quran. Ada 3 sisi. Tapi untuk hari ini Ustaz Farid akan berada pada sisi yang kedua dan ketiga. Insya-Allah saya akan memulai daripada sisi yang pertama. Marilah kita membaca doa sebelum kita memulai perkongsian bahasa Arab kita pada pagi hari ini. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pada sisi saya kita akan menggunakan kitab yang merah ni, iaitu Latihan Kata Dasar Al-Quran. Jadi alhamdulillah, kita sudah berada pada latihan yang ketiga, iaitu fokus kepada wazan kata kerja. Dan kita pun sudah sampai pada muka surat 48. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sudah mempunyai dan membeli kitab ni, sila buka muka surat 48. InsyaAllah kita akan mencuba untuk menjawab dan menentukan setiap wazan daripada fi'il-fi'il yang telah disenaraikan di sini. Kita kena cari wazan dia. Macam nombor 1 tu ada sa'ala, tabarra'u, sal, tu'akhid dan sampai 18, iaitu ambil. Jadi ada 18 perkataan yang telah disenaraikan dan kita kena mencari wazan dia. Pilihan-pilihannya, pilihan jawapan dia ada di bawah. Jadi kita kena samakan saja. Contohlah, misalnya sa'ala, ini wazan dia contoh fa'alna. Kita letak sini sama satu. Macam tu cara mengerjakan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang sudah membaca dan menjawab latihan ni, boleh cek jawapan tuan-tuan dan puan-puan adakah betul ke salah. Biar kita semoga saja dengan latihan ni kita semakin faham dan hadam dalam mencari wazan fi'il atau kata kerja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semalam kita mencari wazan juga, sama ada wazan untuk fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Dan wazan tersebut iaitu pada fi'il yang mudha'af. Jadi semalam ada saya cakap yang semalam tu termasuk fi'il mudha'af. Jadi fi'il tu tuan-tuan dan puan-puan terbagi atas 2 sebenarnya. Berdasarkan dia tu ada huruf illah ke tak. Kalau fi'il yang tak ada huruf illah, itu dinamai fi'il sahih. Tak ada huruf illah. Kalau ada huruf illah, dinamai fi'il mu'tal. Mu'tal. Yang kita bincang pada hari ini, iaitunya nama dia fi'il yang sini ada hamzah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, di setiap fi'il ni mesti ada hamzah.
Ada hamzah, ada hamzah. Maka fi'il ini dinamai fi'il mahmuz. Jadi kalau fi'il dia tak ada huruf illah dan di dalamnya tu terdapat hamzah, maka dinamai fi'il mahmuz. Yang semalam kita bincang tu adalah fi'il mudha'af. Mudha'af ni ain dan lamul fi'il dia adalah ada huruf illah. Ada huruf illah. Tapi yang kita bincang pada hari ini muka surat 48 ini adalah fi'il mahmuz. Fi'il mahmuz tu apa dia? Dia tak ada huruf illah. Dia sahih, tak ada huruf illah. Dan dia pun tapi di dalamnya terdapat hamzah. Dia sahih tapi terdapat di dalamnya hamzah. Macam tu tuan-tuan dan puan. Jadi di sahih ni ada 3 jenis fi'il. Yang pertama fi'il mudha'af, yang kedua fi'il mahmuz. Yang hari ini kita nak bincang. Mudha'af yang semalam. Yang satu lagi ni apa? Yang satu lagi ni dinamai fi'il sahih salimun. Sahih salim. Sahih salim. Kalau mudha'af semalam macam farra. Dia tak ada huruf illah. Tapi ain dan lamul fi'il dia farara. Ada 2 huruf yang sama nama. Dia mudha'af. Kalau mahmuz, contoh dia tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil lah yang di sini yang nombor 1. Misalnya sa'ala. Sa'ala tak ada huruf illah. Tapi di dalam dia ada hamzah. Dia tetap termasuk sahih. Tapi sahih yang mana? Sahih yang mahmuz. Lalu salim ni macam mana? Salim ni dia tak ada huruf illah, tak ada hamzah, tak ada huruf yang sama macam mudha'af. Contoh dia macam mana? Kataba. Ni salim nama dia. Fi'il sahih salim. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz, jadi fi'il mudhari', fi'il madi itu pembahagian macam mana? Kalau fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amar itu pembahagian fi'il berdasarkan masa dia berlaku. Kalau yang ni berdasarkan huruf yang ada dalam fi'il tersebut. Sama ada huruf yang mempunyai huruf illah ataupun yang tak ada huruf illah di dalamnya. Ini saja pembahagian dia. Ada dalam nota tu. Dalam nota rasa saya tak ada. Tak ada dalam nota. Sebab buku ni lebih fokus kepada pencarian kata dasar, lepas tu wazan dan yang terakhir mengenai i'rab. Buku ni fokus pada tu. Bagi pembahagian fi'il berdasarkan huruf yang ada pada fi'il tersebut, rasa saya tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tambahkan ini dalam buku nota tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Yang mu'tal, nantilah. Kita nanti ada masa dia untuk mu'tal. Jadi ni, sebabkan kita berkaitan dengan fi'il yang sahih mahmuz. Sebabkan tajuk kita yang muka surat 48 ni, kalau saya tengok, semua perkataan dia termasuk kepada fi'il sahih mahmuz. Okey. Boleh boleh post dalam WhatsApp? Boleh, insya-Allah. Nanti insya-Allah saya postkan dalam WhatsApp. Boleh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lebih nak belajar yang ni, sebab esok insya-Allah kita akan start kelas melalui aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom mengenai fokus kepada nahwu dan saraf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang kalau nak ikut, sila ikut join kelas kita start esok insya-Allah. Esok hari Sabtu pukul 10 hingga 11.30. Setiap Sabtu dan Ahad insya-Allah. Okey. Dah. Kita padam yang ni. Okey. Jadi kita mencari wazan. Yang pertama, nombor 1, sa'ala. Sa'ala ni senang tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dia 3 huruf saja. Terus je lah kita buat fa'ain lam. Sebab dia 3 huruf, kita samakan saja dengan fa'ain lam. Samakan baris dia, fa'ala. Inilah wazan dia punya. Sa'ala, fa'ala. Sama dia kan? Jadi, di dalam perkataan sa'ala, kata kerja sa'ala, terdapat huruf illah, huruf hamzah. Ada hamzah di sini. Maka dia dinamai
Fi'il sahih mahmuz. Dia sahih mahmuz, atau tuan-tuan dan puan-puan cakap je mahmuz saja tak apa. Ini fi'il mahmuz. Sebab di dalamnya ada hamzah. Ada hamzah. Mahmuz. Mahmuz tu pun perkataan mahmuz tu daripada perkataan hamzah yang dihamzahkan. Ada hamzah dalam dia. Kata dasar dia apa? Sin, hamzah, lam. Jadi di kata dasar dia ada hamzah, maka dia dinamai fi'il mahmuz. Jadi kalau kita nak menentukan fi'il tu sahih, salim, sahih, mudha'af, sahih, mahmuz, kita kena tengok kata dasar dia. Kalau kata dasar dia tu ada hamzah, maka dia dinamai fi'il mahmuz. Kalau kata dasar dia tu ada huruf yang sama, maka dinamai mudha'af. Kalau kata dasar dia tak ada huruf illah, tak ada hamzah, tak ada huruf yang sama, dinamai fi'il sahih salim. Ini yang pertama. Lepas tu nombor 2. Tabarra'u. 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 Sekarang ini ada hamzah. Ada hamzah juga. Cuma kita kena tengok dulu kepada kata dasar. Kalau kata dasar dia ada hamzah, baru kita sebut mahmuz. Kita tengok dulu kata dasar dia. Ini waw ni, ini untuk fi'il madi, dia bermaknakan mereka. Itu simbol pelaku untuk fi'il madi. Okey, mereka. Jadi sini asal dia adalah tabarra'a. Tabarra'a. Ini asal dia. Bentuk asal dia. Tabarra'a. Tabarra'a ni apa wazan dia? Tuan-tuan dan puan-puan semua boleh rujuk kepada buku yang hijau tu. Tengok di muka surat 14. Sana tu ada wazan fi'il madi, fi'il mudhari'. Yang ni kan fi'il madi tadi kan? Berapa huruf fi'il madi dia? Ta, ba, ra. Dan 4 tu. Tambah hamzah 1. 5. Cari wazan yang 5 huruf. Cuba cari wazan yang 5 huruf muka surat 14. Maka kita akan jumpai wazan dia adalah tafa'ala. Tafa'ala, ya tafa'alu. Tafa'ala. Jadi kita dah jumpa wazan dia, maka kita akan tahu apa kata dasar dia. Apa kata dasar dia? Cari yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Atau makna lainnya kita kena cari fa'ul fi'il, ainul fi'il dan lamul fi'il. Okey. Fa'ul fi'il dia apa? Ba. Ainul fi'il dia apa? Ra. Lamul fi'il dia apa? Hamzah. Ini kata dasar dia. Jadi kata dasar dia ba, ra dan hamzah. Maka dia termasuk fi'il sahih mahmuz. Sebab kan ada hamzah. Ini hamzah berbeza antara hamzah dengan alif. Kalau alif dia tak ada pakai hamzah macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan. Ini nombor 2. Atau sebabkan sini pakai waw, maka wazan dia ikutkan saja yang atas ni. Pakai waw kita bagi saja tafa'alu. Maknanya tafa'alu wazan dia. Sebabkan sini yang kata kerja dia ada pakai waw. Kita ikutkan saja. Jadi tafa'alu. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu nombor 2. Ada soalan lagi? Okey, makna dia betul ni, makna dia bertanya. Ini boleh tuan-tuan dan puan-puan cari makna dia tabarra'a ya tabarra'u. Okey. Nombor 3, sal. Nombor 3 tu sal. Nombor 3, sal. Okey. Sal ni, kenapa 2 huruf saja ni? Tuan-tuan dan puan-puan, semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini sal. Ada 2 huruf saja. Jadi wazan dia apa ni? Wazan dia adalah, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cari senang dia, ini kan 2 huruf. Cari je wazan kat bawah ni yang 2 huruf. Terjumpa yang al ni. Al ni. Terjumpa yang al ni. Terjumpa yang al. Senang saja sebenarnya kalau nak cari dia. Tapi kita kena cari dulu
Sal ni apa? Okey. Sal. Sal ni adalah wazan dia, kalau kita tengok di bawah tu dia al. Al. Kalau kita ikutkan yang di bawah tu dia wazan dia adalah al. Jadi tinggal fa dia. Fa dia apa? Macam tu. Cuma kita kena tengok dulu, kepada asal dia. Kepada asal dia. Sal ni asal dia adalah is'al. Is'al. Dia ni fi'il amar tuan-tuan dan puan-puan. Is'al. Asal dia. Jadi kalau is'al tu dia boleh terkadang pakai sal. Sal. Betul. 2 huruf. Jadi kalau sebenarnya nak simple dia, yang macam yang Puan Hajah komen tu, dia memang samakan saja yang 2 huruf dengan 2 huruf sebenarnya. Senang-senang saja. Cuma kita nak tengok kepada bentuk asal dia. Is'al. Fi'il amar. Betul, fi'il amar. Asal dia pada is'al. Jadi wazan dia itu if'al. If'al wazan dia. Asal dia, bentuk dia macam ni, if'al. Lalu diubah menjadi sal. Makalah wazan berubah menjadi al, macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ini yang nombor 3. Jadi kalau terkadang macam tuan-tuan dan puan-puan nanti akan terjumpa macam akala yakulu, akala maknanya dia makan. Kalau fi'il amar dia kul. Macam tu dia banyak macam ni. Akala yakulu kul. Sa'ala yas'alu sal. Is'al sebenarnya. Tapi dia boleh pakai sal. Ada lagi contoh dia lainnya. Okey. Okey. Ini yang nombor 3. Okey, jawapan dia al. Saya tutup dulu. Dalam Al-Quran ada sal. Apa? Sal Bani Israel. Ayat berapa? Kita cuba cari ya. Jadi tak sama macam pun. Ayat berapa? Sal Bani Israel. Cuba cari. Ada. Kalau terjumpa nanti boleh kita tengok makna dia. Okey. Mana? Ni dia ada. Ni tuan-tuan dan puan-puan buka surah Al-Baqarah ayat yang 211. Ada sana tu Sal Bani Israel. Tanyakanlah. Tanyakanlah tu kan fi'il amar. Asal dia daripada perkataan dah terpadam lah. Asal dia daripada perkataan sa'ala yas'alu is'al. Is'al tu fi'il amar. Bentuk dia boleh antara dua. Boleh is'al, boleh sal. Jadi asal dia sa'ala yas'alu is'al. Macam tu is'al. Lepas tu diubah menjadi sal. Dia boleh dua-dua. Mana nak pakai is'al boleh, pakai sal pun boleh. Di sini ada Bunyi bising. Bunyi bising. Okey, minta maaf tuan-tuan dan puan sebab ada atau tutup tu. Okey. Okey, kita teruskan. Dah tutup semua? Dah. Okey, teruskan ya. Muka surah nombor 4 lagi. Nombor 4. Tu'akhid. 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 Ini apa pula wazan dia? Wazan dia. Okey, tu'akhid. Tu'akhid ni apa wazan dia? Wazan dia, kita tengok sini ya. Sini ada pakai ta. Ta ini adalah huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah. Tu'akhid. Jadi ini huruf mudhara'ah kita bagi dulu. Tu. Tu. Bagi huruf mudhara'ah dia dulu. Sekarang yang mana? Macam mana wazan dia? Wazan dia adalah
Kalau kita ikutkan dengan atas, maka menjadi tufa'il. Sebab alif ni adalah huruf tambahan. Kita kan semalam kita dah ada kumpulan huruf tambahan. Ada sa'altumuniha, sin, hamzah, lam, ta, mim, nun, ya, ha, alif. Waw, nun, ya, ha, alif. Ada semalam kita kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi alif ni adalah huruf tambahan. Tufa'il, itu wazan dia. Di bawah ni ada ni tufa'il. Ada ni tufa'il. Okey. Okey. Okey, tufa'il. Dah kita terjumpa wazan dia. Lepas tu apa kata dasar dia? Kata dasar dia adalah yang sejajar dengan fa, yang sejajar dengan ain, yang sejajar dengan lam. Atau nama lain dia apa? Fa'ul fi'il dia, ainul fi'il dia dan lamul fi'il. Fa'ul fi'il dia apa? Hamzah. Ainul fi'il dia apa? Kha. Lamul fi'il dia apa? Dal. Dha. Jadi kata dasar dia adalah hamzah, kha dan dha. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak ada terlihat di sini ada hamzah. Maknanya fi'il tersebut adalah fi'il mahmuz. Ada hamzah, fi'il mahmuz. Tu akhir ni dalam doa kan? Dalam doa dalam surah Al-Baqarah yang terakhir apa? Akhirna in nasina au akhtana. La tuakhirna. Jadi dia daripada perkataan kha dan dha. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan. Nombor 5. Nombor 5 ni sama dia kes dia macam tadi. Nombor 5 ni. Sama kes dia dengan yang sal tadi. Khuzu. Asal dia ini khuzu ni iaitunya kalau kita padamkan yang kata nama pelaku ni atau yang simbol pelaku ni, maka dia menjadi khuz. Sama macam yang sal tadi tu. Sama bentuk dia ni, dua-dua ni sekali. Sini khuz, sini sal. Sama bentuk dia tuan-tuan dan puan-puan. Khuz ni bentuk semula dia adalah akhadha khudu. Fi'il amar dia iaitunya ukhuz. Fi'il amar dia ukhuz, bentuk asal dia ukhuz. Macam yang sa'ala yas'alu is'al. Yang ini kena padam, alif dengan hamzah dia kenapa? Padam, maka menjadi sal. Macam tu ke yang ni alif dengan hamzah ni kena padam, jadi dia khuz. Itu dia. Jadi khuz itu wazan asal muasal dia akhadha ya'khudhu ukhuz. Maka dia diubah menjadi khuz. Jadi wazan dia apa? Di sini tak ada pula wazan. Ada sini? Ada. Sebabkan khuz ni ini kan ada pakai waw belakang ni kan. Berarti ni kita tengok di bawah tu ada yang ulu. 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 Ulu wazan dia. Ulu. Kalau kita ikutkan kha ni kalau kita buatkan fa'ala. Kha ni apa dia? Ain. Kha ni adalah ain dia. Dha ni adalah lam dia. Tambah waw dengan alif, maka menjadi ulu. Nampak dia ulu. Jadi cara nak menentukan wazan kadang-kadang kita pun juga kena rujuk pada fi'il madi atau fi'il mudhari' dia. Okey tuan-tuan. Ulu. Jadi kes dia sama macam yang sal tadi ya. Jadi kalau ada huruf yang macam ni yang sepatutnya ada alif dengan hamzah dipadamkan. Kadang-kadang kita pun boleh tersasar dalam mencari kata dasar dia. Sama hal dia macam kita mencari kata dasar dalam fi'il yang ada huruf illah. Okey, tuan-tuan puan. Okey, kita padam. Nombor 6, akhta'na. Akhta'na.
Akhta'na. Apa wazan dia? Ada soalan tak ada? Apa wazan dia? Wazan kita tengok sini ada na. Na ni adalah simbol pelaku untuk fi'il madi. Jadi bentuk asal daripada akhta' ni adalah akhta'a. Akhta'a plus dengan na. Ni bentuk asal dia. Akhta'a plus na dengan na. Di akhta'a makna dia apa? Kita tengok wazan dia dulu. Akhta'a. Akhta'a ni apa wazan dia? Iaitunya af'ala. Af'ala. Hamzah ni adalah huruf tambahan. Jadi kata dasar dia apa? Kha, ta dan hamzah. Ini kata dasar dia. Jadi akhta'na ni kalau kita buat elok-elok sini, akhta'na, wazan dia adalah af'alna. Af'alna, maka kita akan nampak jumpa wazan kata dasar dia adalah kha, ta dan hamzah. Ada hamzah di sini. Maka ini pun termasuk kepada fi'il sahih mahmuz. Okey. Okey. Bagus. Kita teruskan nombor 6 tadi. Nombor 7. Nombor 7. Nombor 7 atau. 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 Ini apa wazan dia? Atau. Sini asal dia tuan-tuan dan puan-puan. Atau ni adalah ata tak plus dengan waw. Waw ni simbol pelaku untuk fi'il madi. Simbol pelaku untuk fi'il madi. Jadi ata plus dengan waw. Ata. Macam tu. Macam kita pun semalam, kalau tak silap saya, adalah membahas perkataan ata ni. Jadi ata ni apa wazan dia? Wazan dia ata yu'ti. Asal dia macam dia serupa macam amana yu'minu. Ata yu'ti. Sama macam tu. Amana yu'minu. Sama dia. Okey. Jadi sini ni apa wazan dia? Af'ala. Sini asal dia, kita tengok asal dia adalah akta. Macam ni asal dia tuan-tuan dan puan-puan. Akta yu'ti. Asal dia. Lalu diubah menjadi ata. Lalu diubah lagi menjadi atau sebabkan tambah dengan waw. Jadi perubahan dia ada macam 3 lah. Pertama akta. Asal mula dia itunya yang paling mula sangat iaitu ata. Ata ya'ti. Ata berubah menjadi akta, 4 huruf. Berubah menjadi ata plus dengan waw, maka dia ubah menjadi atau. Apa? Ada soalan apa? Panjang. 2 soalan. Mana ni? Kalau macam nombor 3, sal dan nombor 5, khuzu. Macam mana nak tahu hamzah tu di fa fi'il ke ain fi'il atau lam fi'il di madinya? Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Kita kalau kita macam khuzu, contoh khuzu khuzu. Khuzu contoh dia. Kita macam mana nak tahu ini hamzah dia di ain ke di fa ke di lam? Kita kena tahu juga fi'il madi dan fi'il mudhari' dia, atau setidaknya satu je fi'il madi saja. Khuzu. Sini kan ini tambahan saja khuz. Fi'il madi dia adalah akhadha ya khuzu. Jadi kita kena tahu juga fi'il madi dan fi'il mudhari' dia, atau at least paling sedikit kita kena tahu akhadha. Akhadha. Jadi daripada akhadha ni barulah kita ambil wazan akhadha ni. Apa wazan dia? Fa'ala. Ni wazan dia fa'ala.
Macam mana itu? Sekarang kita ambil yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Maknanya hamzah adalah faul fi'il, kha adalah ainul fi'il, dha adalah lamul fi'il. Hamzah adalah faul fi'il, kha adalah ainul fi'il, dha adalah lamul fi'il. Jadi kalau khudhu macam mana? Kha adalah ainul fi'il, kita buat ain. Dha adalah lamul fi'il, kita buat lam. Tambah dengan waw. Macam mana jadi dia? Ulu. Macam itulah cara dia tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Lepas tu yang atau tadi ya. Ya betul. Ada tadi ada yang apa tu jawab dalam komen. Asal muasal dia kalau 3 huruf dia adalah ata. Ata ya'ti. Ata ya'ti. Lepas tu diubah menjadi 4 huruf. Kalau ata ya'ti ni maknanya dia datang. Tapi kalau akta atau macam ni, dia asal dia akta. Lalu diubah menjadi ata. Kalau ata, makna dia bukan datang lagi, tapi mendatangkan atau memberikan. Makna dia. Mendatangkan atau memberikan. Makna dia. Dah berubah. Jadi, yang dalam kitab ni, yang kita jumpa atau ni bukan daripada ata. Tapi daripada perkataan ata. Yang mana perkataan ata ni asal dia iaitu akta. Ni macam ni lah tuan-tuan dan puan-puan. Akta. Jadi akta ni sama macam akta yukti, macam tu. Ni bentuk asal dia tuan-tuan dan puan-puan semua. Apa? Ada soalan? Ada. Okey. Jadi akta. Jadi bentuk asal daripada akta ni adalah akta, fi'il mudhari' dia adalah yukti. Kalau kita dah terjumpa bentuk asal dia, barulah kita nampak apa wazan dia. Apa wazan dia? Akta ni apa wazan dia? Kita letak sini ya. Apa wazan dia? Af'ala. Af'ala wazan dia tuan-tuan dan puan. Af'ala. Jadi, kalau kita buat kepada atau, wazan dia apa tu? Kalau atau ni, sini ada ni. Apa wazan dia kalau kita masuk kepada atau? Kita tengok sini tuan-tuan dan perempuan. Hamzah, kalau hamzah adalah fa'ul fi'il, ta adalah ainul fi'il, lam adalah ya, lamul fi'il adalah ya. Jadi fa'ul fi'il dia adalah ta, ainul fi'il dia adalah fa'ul fi'il dia adalah hamzah, ainul fi'il dia adalah ta, lamul fi'il dia adalah ya. Itulah terjumpa kita dah. Yang sejajar-sejajar kan? Kan? Jadi sekarang ni atau ni hamzah ni adalah fa. Kita buat sini fa. Okey. Sini ata ni ada 2 salah Atas sini kan ada 2 ni. Ata ni asal dia. Maknanya jap kita ubah ke bentuk asal dia, iaitu dia macam aktau. Aktau. Sebabkan hamzah yang macam tu adalah asal dia aktau. Jadi sekarang hamzah pertama ni tambahan saja. Lepas tu bagi hamzah kedua iaitu sejajar dengan fa. Ta dia adalah ain. Tambah dengan waw. Jadi macam mana? Af'au. Itulah wazan di af'au. Mungkin terasa sulit sedikitlah bagi tuan-tuan dan puan-puan. Cuma kalau banyak latihan insya-Allah akan mudah. Jadi kita kena tengok kepada bentuk asal dia. Lalu kita ubah macam ni ya. Aktau. Macam ni ya. Aktau. Sebabkan hamzah yang macam ni, itu tu adalah yang hamzah macam amana tu amana. Macam tu. Kita kena bagi 2 je hamzah tu. Jadi macam tu. Kita bagi 2 hamzah dia. Ada soalan? Okey, jadi wazan dia adalah af'au. Wazan dia adalah af'au. Okey. Terus kita masuk kepada nombor 8. Pasang. Tolong pasang. Okey. Lepas tu nombor 8.
Nombor 8. Nombor 8 ni senang sikit. Ya'muru. Nombor 8 ya'muru. Okey, ya'muru. Ya'muru ni diawali oleh ya. Huruf mudhara'ah, ya. Lepas tu ada 3 huruf, hamzah, mim dan ra. Senang saja. Kalau dah 3 huruf kita tambah je fa'ala. Jadi dia yaf'ulu. Kalau dah terjumpa macam ni senang saja lagi tuan-tuan dan puan-puan. Bagi huruf mudhara'ah 3 huruf lagi sisa dia kan, baki dia kan. Kita tambah saja fa, ain dan lam. Jadi dia yaf'ulu. Maknanya wazan dia adalah yaf'ulu dan kata dasar dia apa? Hamzah, mim dan ra. Hamzah, mim dan ra. Jadinya dia adalah fi'il sahih mahmuz. Fi'il sahih mahmuz. Okey. Lepas tu nombor 9. Nombor 9 yas'aluna. Yas'aluna. Kalau yas'aluna diawali oleh ya. Belakang dia berakhiran dengan waw dan nun. Ini sebagai simbol pelaku. Maknanya kalau ya lepas tu berjumpa dengan waw nun, maknanya pelaku dia adalah mereka. Sekarang tinggal 3 huruf saja. Sin, hamzah dan alif. Senang saja. Bagi saja fa, ain dan lam. Jadi macam mana? Yaf'aluna. Itulah wazan dia tuan-tuan dan puan-puan. Yaf'aluna. Kata dasar dia apa? Sin, hamzah dan lam. Juga fi'il sahih mahmuz, ada hamzah di dalamnya. Okey. Nombor 10. Ini yang kita sebut-sebut dia tadi, nombor 10. Okey. Nombor 10. Sama dia dengan yang ni. Ni sama dia dengan ni. Dengan akta. Nombor 10 tu amana. Kalau terjumpa yang macam ni tuan-tuan, asal dia adalah amana. Macam ata. Jadi asal dia adalah akta. Kita kena tengok pada bentuk asal dia. Wazan dia sama. Af'ala. Af'ala. Jadi inilah af'ala wazan dia. Sama dengan akta tadi. Jadi kalau kita sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, pertama-pertama sajalah, mula-mula saja kita mungkin terasa sulit. Macam pertama kali kita terjumpa yang macam akta ni, yang pertama kali kita jumpa yang macam ni, mungkin terasa sulit. Tapi kalau dah jumpa yang serupa dengan yang tu, macam ni tadi, kita pun dah boleh mengagak-agakkan apa jawaban atau wazan dia punya. Tak susah lagi. Af'ala. Jadi, kata dasar dia apa? Hamzah, mim, dan nun. Okey. Teruskan, kita sambung lagi. Yang ke-11. 11. Akhadna. Akhadna. Yang na ni adalah simbol pelaku. Kita buat sini na dia. Tinggal 3 huruf saja lagi. Hamzah, kha dan za. Senang saja. Kita bagi fa'al na. Kalau 3 huruf tu senang saja tuan-tuan dan puan-puan. Dah 3 huruf ni ya. Jadi fa'alna. Itulah wazan dia punya. Akhadna fa'alna. Na tu adalah simbol pelaku yang bermaknakan kami atau kita. Okey. Fa'alna. Kata dasar dia apa? Hamzah, kha dan za. Itu pun juga sahih mahmuz. Okey. Lepas tu nombor 12. Nombor 12. Nombor 12 daripada yang ini juga serupa. Amanu. Manu. Asal dia itunya manu. Asal dia adalah manu. Sebabkan yang macam tu adalah asal dia kan. Macam akta. Manu. Jadi wazan dia apa dia? Senang saja bagi waw
Ubah tambah yang macam ni tadi. Af'ala. Berarti sini ni maknanya sini adalah af'a. Sebabkan sini dhammah af'alu. Okey. Itulah wazan dia. Kata dasar dia apa? Sama dengan yang ini tadi, iaitu hamzah, mim dan nun. Okey, 12, 13. Ternyata banyak juga. Apa? Tolong. Tulisan kurang nilai. Oh, tak terang sangat ah. Yang sini tak boleh hidup. Tak boleh hidup lampu. Hidupkan lampu lah. Tak terang sangat. Terang sangat. Tak terang. Tak terang. Kalau ada lampu atas dia. Minta maaf ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebabkan phone dia, quality phone ni guna phone saya. Quality phone dia kurang. Sebenarnya bukan masalah lampu dia. Salah phone dia. Dalam tak ada? Apa ada? Okey. Ada. Boleh nampak? Terang. Tapi tu lah, dia macam silau sikit. Okey je lah. Okey. Nombor 13. Ataita. Ataita. Selanjutnya ataita. Ataita ada ta sini ni. Ta ni adalah simbol pelaku kamu, macam akal ta. Kamu dah makan. Apa lagi? Zahabta. Kamu dah pergi. Apa lagi? Qara'ta. Kamu dah baca. Macam tu juga ini. Yang ni adalah kamu makna dia. Jadi ta. Kita bagi ta dulu. Tinggal berapa huruf? Hamzah, ta dan ya. 3 huruf. Senang saja. Kita bagi fa, ain dan lam. Jadi wazan dia apa? Fa'alta. Silau ah. Atau tak boleh ke bawah kan macam ni. Tak boleh ke atas sana. Macam mana nak ke atas kan? Pusing juga. Okey. Lagi. Lagi. Asyik. Okey, ini je lah. Macam ni saja. InsyaAllah esok kita Bintang tu. okey, ini pun dah okey dah. Cukup macam ni dulu. Fa'alta, okey. Lepas tu nombor 14. 14. 14 kula. Kula. Kula ni sama kes dia macam yang tadi tuan-tuan dan puan-puan. Macam yang pertama kita jumpa tadi adalah sal. Yang kedua kita jumpa tadi khuzu. Yang kula ni pun juga sama kes dia. Ada hamzah yang dibuang daripada kula ni. Okey. Jadi asal kula ni tuan-tuan dan puan-puan daripada perkataan akala kulu. Fi'il amar dia apa? Ukul. Ini fi'il amar dia. Ukul. Lepas tu padam dengan alif dengan hamzah. Jadi alif dengan hamzah ni memang selalu kena padam berdua ni. Dia sehidup semati tu berdua. Jadi kena padam berdua. Jadi kul dia. Kul ni jikalau dia plus dengan alif, kalau kul ni fi'il amar untuk seorang saja. Kamu makanlah, hendaklah kamu makan. Hendaklah kamu makan kalau kul ni. Tapi kalau dah tambah alif macam ni, kula, hendaklah kamu berdua makan. Jadi kamu berdua makanlah. Kamu berdua makanlah. Kalau dah pakai alif, maknanya kamu berdua. Jadi yang ini adalah fi'il amar. Maka wazan dia apa? Wazan dia senang saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita bagi sini wazan untuk fi'il madi dia. Biar kita tahu mana fa, mana ain, mana lam dia. Jadi kita ambil saja, kita nak cari fa ul fi'il dia, ainul fi'il dia, lamul fi'il dia daripada fi'il madi saja. Jadi fa'ul fi'il dia apa? Hamzah. Ainul fi'il dia apa? Kaf. Lamul fi'il dia apa? Lam. Lepas tu barulah kita bagi ke sini. Kaf tadi ni apa?
Kaf sini ain. Tak, kalau kat atas tak nampak. Kalau kaf dia adalah ain. Lam sini ni adalah lam. Tambah dengan alif. Baru kita bagi baris ula. Macam tu. Jadi inilah wazan dia, ula. Ada tak ula sini? Sini tak ada. Mungkin maksud dia adalah yang fu'a ni. Mungkin tersalah ni. Fu'a. Macam tu. Okey. Okey. Ula itu wazan dia. Ni tersalah mungkin ni. Itu sini fu'a. Fi asal dia adalah ula. Okey. Boleh tuan-tuan jawab saja yang fu'a ni. Macam yang tadi tu kan sal, itu jawab saja al. Yang sekarang ni ula ni sama macam fu'a ni, jawab saja yang ni. Tapi sebenarnya yang wazan dia adalah ula kalau ikutkan dengan kaedah dia punya. Okey. Nombor 15. 15 ini sama saja dengan nombor 4 tadi. Sama saja dengan nombor 4. Yu'akhidhu. Sama saja nombor 4 tadi. Apa nombor 4 tadi? Nombor 4 tadi kan tufa'ilu, tu'akhidh, tufa'il. Kalau sini ni yufa'il. Yufa'ilu. Sama saja dengan yang nombor 4 tadi. Yufa'ilu. Yu'akhidhu, yufa'ilu. Kata dasar dia apa? Hamzah, kha dan za. Ini senang, sama macam tadi ya. Okey. Lepas tu nombor 6. Nombor 6. Nombor 6 sebenarnya sama juga dengan yang sebelum ni, cuma agak berbeza sedikit, ada perbezaan sedikit. Aminu. Ini asal dia itunya min plus dengan huruf plus dengan simbol pelaku untuk fi'il amar. Wow, maknanya kalian, hendaklah kalian beriman. Ini maknanya kan beriman. Amin. Jadi wazan dia apa? Masih macam yang tadi juga. Sini af'il plus dengan waw. Jadi wazan dia apa dia? Af'ilu. Wazan dia itunya af'ilu. Af'ilu. Af'il plus dengan waw. Af'ilu. Aminu, af'ilu, itu wazan dia. Okey. Nombor 17. Okey. Nombor 17. I'dzanu. Ini senang ni tuan-tuan dan puan-puan. I'dzanu ni. InsyaAllah senang yang ini ni. Sini diawali oleh waw, diakhiri oleh waw yang bermaknakan kalian, hendaklah kalian. Ada alif yang menandakan dia fi'il amar. Macam ni. Jadi tinggal 3 huruf saja, hamzah, za dan nun. Buat saja fa, ain dan lam. Jadi wazan dia iaitunya if'alu. Kata dasar dia apa? Hamzah, zai dan nun. Senang saja. Lepas tu nombor 18 yang terakhir. Apa? Plus ambil. Ambil. Ini adalah fi'il amar. Asal dia amba'a. Yumbi'u. Amba'a yumbi'u. Ambil. Ni bukan ambil ya. Ambil tu akhudha ya'khuzu. Ambil dalam bahasa kita, ambil tu ambil. Ini bukan ambil tu makna dia. Amba'a yumbi'u. Ini wazan dia af'ala. Kalau fi'il madi dia af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu, fi'il amar dia apa? Af'il. Af'il. Jadi wazan yang ada di ambil ni adalah af'il. Jadi ini wazan dia. Kata dasar dia apa? Nun,
ba dan hamzah. Jadi faul fi'il dia adalah nun, ainul fi'il dia adalah ba, lamul fi'il dia adalah hamzah. Itu pun juga sahih mahmuz. Jadi memang rata-rata yang kita jumpai hari ini, memang semua yang kita jumpai hari ini fi'il yang mempunyai huruf hamzah, atau dalam bahasa Arab dia, dalam istilah saraf, tasrif, itu dinamai sahih mahmuz. Okey tuan-tuan dan puan. Jadi cukup banyak yang kita kerjakan daripada latihan-latihan pada muka surat 48. Jikalau tuan-tuan dan puan terragu-ragu atau susah faham atau ada yang belum faham, belum jelas, boleh tanyakan mungkin dekat grup WhatsApp pun juga boleh, ataupun tanya dengan admin. InsyaAllah kita usahakan untuk jawab. Itu saja terlebih dahulu. Ada soalan lagi? Ada. Nanti masalah yang tadi tu, pembahagian fi'il tadi tu, senarai pembahagian fi'il tadi tu, insya-Allah nanti akan saya cuba type. InsyaAllah nanti ya. Tak ada soalan ya? Okay, saya kembalikan kepada Ustaz Farid. Alhamdulillah Ustaz Farid dah sampai. Saya tutup dengan wallahu alam. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan kalau ada kesalahan dan kekurangan saya. Jangan lupa baca surah Al-Kahfi sebab pada hari Jumaat yang mubarakah ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah diucapkan kepada Ustaz Agong. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam kamus Al-Quran muka surat yang ke-115. Kita telah selesai, terus berpindah ke 116. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 116, 117 kita dah selesai. 118 insya-Allah pada hari ini, iaitu mencari dua kotak merah yang dua ataupun tiga kali berulang dalam Al-Quranul Karim, perkataan zayyata, zait, zaitun. Zaitun ni bukan minyak zaitun. Dalam bahasa Melayu kata minyak zaitun. Zaitun, zait adalah bermaksud minyak umum. Minyak itu secara umum. Jadi bila nak sebut minyak apa? Minyak atar, zaitul atri. Okey, nak sebut minyak apa lagi yang mengenai dengan nama minyak tu, sebutkan dia, mana diidhafahkan, dia jadi mudhaf, yang selepas jadi mudhafun ilaih. Okey. Kemudian perkataan zaitun. Zaitun ni adalah bukan minyak zaitun, bukan juga buah zaitun, tetapi zaitun di sini bermaksud pohon zaitun. Pohon zaitun. Zaitun adalah pokok yang berbuah lah. Dia berada di sebahagian negara lah. Tak semua negara ada buah zaitun. Kalau zaitunatun adalah, zaitunatun apa? Zaitunatun adalah sebiji buah zaitun. Satu biji. Ada tambah ta marbutah menunjukkan sebiji. Macam namlun adalah semut. Namlatun satu semut. Tamrun adalah tamar. Kalau tamrotun satu biji tamar. Tuan-tuan tengok dalam surah Wat-Tin wa Zaitun juzuk 30 Dia sebut apa? Buah zaitun ke apa? Wat-Tin wa Zaitun. Buah tin dan buah zaitun. Okey. Jadi boleh terjemah buah zaitun juga. Yang dimaksudkan dengan Wat-Tin adalah sebahagian ulama tafsir kata apa, tempat tinggal Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, iaitu di mana? Di Damsyik. Yang banyak tumbuh pokok tin. Zaitun ialah Baitul Maqdis yang banyak tumbuh pokok zaitun. Okey. Maknanya dimaksudkan sebahagian ulama tafsir kata sebut nama pohon yang ada di situ, tapi yang dimaksud adalah nama tempat tersebut. Dalam juzuk 18 pun ada
6 helai plus 1 page. Suratul Nur juzuk 18 Apa dia? Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. Nampak? Syajaratin mubarakatin zaitunatin. Satu pohon yang diberkati. Daripada pohon zaitun. Okey, zaitunah. La syarqiyatin wala gharbiyah. Tak tumbuh di timur dan juga di barat. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha'u wa yadribullahu al-amthala linnas. Wallahu bikulli syai'in alim. Seterusnya perkataan zayyalam. Zayyalam ni zala yazalu. Okey? Zala yazalu. Zala yazalu maksudnya hilang tau. Tapi bila mana ada huruf nafi sebelum dia, kalau fi'il madhi ma, kalau fi'il mudhari' la. Ma zala la yazalu, makna sentiasa, sentiasa ataupun masih lagi. Okey. Wala yazalul ladzina kafaru. Dekat mana? Tonton tengok juzuk 26, tengok ada tak juzuk 26? Suratul Fatah ada ke? Ada ke? Tak ada Wala yazalul ladzina kafaru. Okey, juzuk yang ke-13 tuan cari, juzuk 13. Surah tu sebelum surah Ibrahim. Berapa lain? 6 lain juzuk 13 Tuan-tuan buka. 6 lain juzuk 13. Okey, muka surat 253. Muka surat berapa? 253. Ayat ke-31. Suratul Ra'd. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله Innallaha la yukhliful mi'ad. Nampak? Di mana tu? Wala yazalul ladzina kafaru. Dan tidak hentinya, tidak henti-henti orang-orang kafir menimpa kepada mereka dengan perkara yang mereka lakukan. Menimpa mereka apa tu? Dengan sebab apa yang mereka lakukan, menimpa mereka apa? Qari'atun, musibah. Qari'ah adalah fa'il kepada tusibu. Okey. Jadi wala yazalu mana sentiasa. Ataupun terjemah apa tadi, masih lagi, tak henti-henti. Zayyala makna membezakan, mengasingkan. Kalau tazayyala makna berbeza dengan yang lain. Samalah. Tuan-tuan lihat dalam suratul Fatah tadi, juzuk 26, muka surat 514, ayat yang ke-25. Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami
humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan an yablugha mahillah ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا nampak tazayyala tu لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما لو تزيلوا sekiranya mereka terpisah, mereka diasingkan, pasti kami akan mengazab orang-orang kafir di kalangan mereka dengan azab yang sangat pedih. Ayat ini sebenarnya kalau kita lihat di Mekah tu ada, kita nak serang Mekah semua pun tak boleh. Sebab ada di kalangan orang-orang Mekah yang mana mereka sembunyikan iman mereka. Dia Islam tapi tak berani nak luahkan Islam. Sebab tu tak boleh serang semua sekali. Okey. Seterusnya kita berpindah pada huruf Sin. Huruf baru muka surat 119. Sabba yasubbu. Itu makna mencela lah. Dalam juzuk 7 last sekali ada juzuk 7 sabba yasubbu ada juzuk 7 last sekali 10 lah tengok ayat ke 108 muka surat 141 wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Sabba yasubu makna mencela, mencaci. Jangan kamu mencela, mencaci orang yang berhala yang orang kafir sembah selain daripada Allah, menyebabkan fa tu kita panggil fa sababiyah, menyebabkan mereka akan mencela Allah sebagai satu permusuhan yang tanpa sebarang pengetahuan, sebarang ilmu. Jadi orang-orang kafir jangan kita cela Tuhan dia. Sebab apa? Adakah kita redha? Kita tak redha, tapi jangan cela. Bila kita cela, mereka akan cela Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Sabba yasubbu. Di sini wala tasubbul ladzi sabba yasubbu, kemudian diulang kali yang kedua fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Nampak Seterusnya sababun. Jamak adalah asbab. Maksudnya tali boleh, jalan boleh, sebab boleh, dia semua boleh sabab. Dia maknanya umum. Dalam surah Kahfi pada pagi ni hari Jumaat kita ada baca fa'atba'a sababa. Kisah Zulkarnain atas tu. Juzuk 16 tuan-tuan buka. Satu lagi juzuk 16. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Nampak? Ayat ke-85. Kemudian dia menempuh sebab. Mana menempuh jalan, menempuh satu jalan. Okey. Ayat yang ke berapa lagi? Ayat yang ke-89 pun ada. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra thumma atba'a sababa. Dia menempuh lagi satu jalan. Kemudian pada ayat 92 pun ada sebut juga muka surat yang sama, ada 3 perkataan sababa. Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra thumma atba'a sababa. Nampak sababa. Menempuh satu jalan. Okey, sebab tu ada makna jalan sini.
Kemudian dalam surah apa lagi tuan-tuan boleh lihat Allahumma salli ala Muhammad juzuk 24 23 20 berapa? 24. 5 lai tepat juzuk 24 Tuan-tuan tengok 24. Juzuk 24. Tawalaq wasalna. Muka surat yang ke-471 ayat yang ke-36. Wa qala fir'aunu ya hamanu ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Fir'aun telah berkata, wahai Haman, binakan untuk aku sarhan. Sarhan ni mana apa? Suatu menara yang tinggi. La'alli ablughul asbab. Mudah-mudahan aku boleh sampai ke jalan-jalan. Jalan-jalan apa tu? Ayat berikutnya 37. Asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. Jalan-jalan apa tu? Asbab as-samawat, jalan-jalan ke langit. Maka menyebabkan aku boleh melihat kepada Tuhan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan aku benar-benar akan menyangka dia adalah berdusta. Jadi nampak Fir'aun kata kepada Haman, bina aku menara tinggi supaya aku dapat naik ke langit. Itu angkuhnya Fir'aun. Itu asbab. Ada dua perkataan asbab kat sini. Nampak tak? Seterusnya juzuk yang ke berapa? 17. Suratul Haji. Juzuk 17, 6 lai. 6 lai bawah sekali. Boleh? 17. Juzuk 17. Helaian yang ke 6 lai bawah sekali. Ayat yang ke-15, muka surat 333. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirati falyamdud bisababin ila as-samaa'i thumma liyaqta' falyanzur hal yudhibanna kaiduhu ma yaghidh. Okey, nampak? Falyamdud bisababin. Hendaklah dia bentangkan tali sabab. Sabab ni ada makna sebab, ada makna tali, ada makna jalan. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menyangka Allah Subhanahu wa taala tak akan bantunya di dunia dan juga di akhirat, maka falyamdud bisababin ila sama', juntaikanlah tali ke langit. Thumma liyaqta', kemudian hendaklah dicekik diri dia. Falyanzur, maka dia fikir, hal yudhibanna kaiduhu ma yaghidh, adakah sungguh menghilangkan tipu dayanya apa yang membuatkannya marah. Okey. Jadi siapa yang rasa Allah Ta'ala tak bantu dia, juntaikan tali daripada atas langit, cekik dia sampai mati. Okey. Makna gantung diri dia. Kemudian dia fikir balik, tipu daya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Tipu daya dapat melenyapkan apa yang tersurat dalam hati dia. Tapi bukan makna Allah Ta'ala suruh tu falyamdud, walaupun fi'il amar, tapi nak suruh kita fikirlah. Maksud langit ni, falyamdud bisababin ila sama', maksud di langit itu adalah rumah.
Sebagai ulama tafsir kita masuk rumah, gantungkan tali daripada rumah. Macam daripada langit, daripada rumah. Shilling rumah maksudnya. Jika musuh Nabi SAW marah kerana dia mendapat pertolongan daripada langit. Musuh Nabi marah ni sebab dapat pertolongan daripada langit. Biarlah mereka membentangkan tali ke langit dan lihatlah dapatkah mereka memutuskan pertolongan itu dengan cara tersebut. Ada yang maknanya adalah ada makna hakiki, ada makna majazi, ada makna langit yang sebenar, ada maknanya makna rumah. Okey, sebab Nabi dapat pertolongan daripada langit, kamu juntaikan tali daripada langit. Kamu dapat tak putuskan pertolongan kepada Nabi, kamu dapat pertolongan Allah. Seterusnya kita lihat sin ba'in. Sin ba'in ni adalah sab'atun 7 lah. Sab'un 7 surah Kahfi ni, di surah Kahfi ada sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna sab'atun sayaquluna thalathatun rabi'uhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Sab'atun wa thaminuhum. 7 surah Kahfi. Hari ni tuan-tuan baca tadi. Sab'un 70. Sabu' lain. Kalau sab'un makna 7. Kalau sabu' makna binatang buas, sabu'. Ba tu kita hidupkan. Kita dah baca semalam mengenai dengan slot tadabbur kita juzuk yang ke-6. 3 lai. Juzuk yang ke-6 3 lai ke 2 lai? 3 lai. Juzuk 6. Kita bincang semalam mengenai lahmul khinzir semua tu. Tuan-tuan buka juzuk 6. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Okey. Itu sabu' makna binatang buas. Cukup sekadar itu dalam bab kita, bab slot Qamus Al-Quran. InsyaAllah kita akan sambung esok hari. Seterusnya kita terus masuk ke bahagian sesi Tadabbur Al-Quranul Karim, slot yang terakhir dan tidak lama. Ini adalah slot yang terakhir dalam bab Tadabbur At-Taqdim wa Ta'khir. Apa maksud Taqdim wa Ta'khir? Ada ayat letak depan, ada ayat letak belakang. Dalam ayat yang lain, yang belakang letak depan, yang depan letak belakang. Okey. Kita lihat, kita nak bincangkan hari ini dalam Suratul Mulk. Tuan-tuan tanda dengan pen Suratul Mulk. Muka surat berapa? 563. Ayatnya ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-16 dan 17. Tuan-tuan nampak? Ayat ke berapa? 16 dan 17. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Okey. Adakah kamu telah merasa aman? Kamu rasa aman kepada Allah
kepada kuasa yang ada di langit yang akan membenamkan bumi ini. Fa idza hiya tamur, maka bumi akan bergoncang hebat. Bergoncang kencang, kuat. Am amintum man fis sama, adakah kamu berasa aman terhadap Allah? Yang di langit, bukan Allah ada kat langit bukan. Maksudnya kuasa Allah. Adakah kamu rasa tenang, rasa aman? Iaitu Allah Subhanahu wa taala akan yursila alaikum hasiba, akan kirimkan kepada kamu hasiba, badai. Mana hujan batu. Hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir, kelak kamu akan tahu bagaimana peringatan Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala. Boleh tuan-tuan tanda situ dulu. Kemudian tuan-tuan buka pula juzuk yang ke-7. Tuan-tuan buka juzuk 7 berapa lai? 7 lai. Suratul Al-An'am ayat 65. Juzuk 7 Jauh tu 29 dengan 7. 6 lai, 7 lai. Ayat mana? 65 Qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum 'adhaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Tuan-tuan lihat. Qul huwal qadir, katakanlah dia Allah Ta'ala yang maha berkuasa untuk membangkitkan kepada kamu, untuk menghantarkan kepada kamu azab daripada min fawqikum, daripada atas, au min tahti arjulikum, ataupun daripada bawah. Okay, tuan-tuan nampak tandakan pada ayat tersebut? Tandakan pada ayat tersebut. Dan sekarang ini kita lihat kita lihat apa tu? Apa perbezaan kita nak cerita ni? Okey tuan-tuan. Tuan-tuan lihat dalam suratul Mulk. Ayat ke-16 dan juga 17. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah letakkan khasful ard. Ya an yakhsifa bikumul ard. Iaitu membenamkan bumi. Tenggelamkan bumi. Angkat bumi dan tenggelamkan. Okey. Kemudian yang kedua barulah irsalul hasib, iaitu an yursila alaikum hasiba, turun daripada awan hujan batu. Makna azab di bumi dulu, baru azab di atas, di langit, di awan sana. Boleh. Tapi kalau tuan-tuan lihat dalam surah Al-An'am yang kita sebutkan tadi, pada ayat 160, pada ayat 65 disebut apa? Allah Ta'ala akan hantar kepada kamu azab daripada atas kamu. Mana sebut awan dulu, langit dulu. Kemudian yang kedua barulah di bumi, bawah. Min tahti arjulikum. Berbeza. Suratul Mulk azab di bumi dulu, baru di atas. Tiba-tiba suratul Al-An'am azab di mana? Di atas dulu, baru di bawah. Terbalik. Okey. Kita lihat dalam suratul Mulk, dalam ayat ke-15, Allah Ta'ala sebut huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bagi kamu bumi sebagai zalul, katu kemudahan. Famshu fi manakibiha, berjalanlah di penjuru-penjuru bumi. Wa kulu mir rizqih, makanlah daripada rezeki Allah. Jadi makna sebut, Allah Ta'ala sebut bumi dulu. Nampak? Allah Ta'ala sebut bumi pada ayat ke-15. Sebab itu disebutkan azab bumi dulu, diterbenamkan bumi ni. Kemudian yang kedua baru sebut langit, awan. Boleh nampak okey. Itu perbezaan yang sangat jelas lah.
Sebab itu sesuai diletakkan bumi dulu, yang bawah dulu, kemudian barulah yang di atas azab. Dalam suratul Al-An'am, tuan-tuan lihat ayat yang dibincangkan suratul Al-An'am di mana ya? Tuan-tuan lihat ayat yang sebelumnya, iaitu ayat ke-61. Tuan-tuan nampak? Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dialah Allah penguasa ke atas hamba-hamba. Nampak tak diletakkan fauqa ibadi, Allah Ta'ala tu adalah berada di atas hamba. Bila sebut penguasa, bos, di atas lah. Kita kata kalau contoh nak minta sesuatu, minta orang atas. Makna orang atas bos lah. Jadi Allah Ta'ala berkuasa disebut atas. Bukan Allah Ta'ala berada di atas. Allah Ta'ala tak ada jihah, tak ada arah. Bukan atas, bukan bawah, bukan tepi, bukan kiri, bukan kanan. Okey? Okey, Alhamdulillah kita tengok. Alhamdulillah kita lihat wa huwal qahiru fawqa ibadihi, letakkan fawqa, atas dahulu, sebelum ayat 65, ayat 61. Jadi sesuailah diletakkan, berbeza dengan suratul Mulk. Kemudian ayat yang sambungan tadi, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazatan. Allah Ta'ala menghantar kepada kamu hafazah, malaikat penjaga, malaikat yang mencatat. Tempat tinggal malaikat kat mana ya? Tempat tinggal malaikat langit. Jadi maksudnya sesuailah diletakkan di atas dulu pada ayat 65. Qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Okey. Cukup sekadar itu perbezaan nak beritahu sebab apa letakkan atas tak bawah. Suratul Mulk lain. Letak bawah dulu baru letak atas. Bumi dulu baru langit. Itulah sebab dia. Jadi kesimpulan kita dah berakhir dalam bab at-taqdim wa ta'khir. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan sedang pendengar dirahmati Allah, sebab apa ayat ni depan, ayat ni belakang, ayat ni yang belakang letak depan, yang depan tak belakang, sebab apa? Jadi semua itu nak memberitahu kepada kita setiap lafaz di dalam Al-Quranul Karim ada maksud dan seni yang tersendiri. Takkan Quran datangkan saja, tak apa, ni depan boleh, ni belakang boleh, dua boleh, tak boleh. Quran mesti ada satu maksud, satu tujuan, matlamat, kerana apa diletakkan satu kalimah di awal berbanding kalimah yang lain. Ada gharat, ada maksudnya ya. Okey. Cukup sekadar itu untuk dalam bab taqdim wa ta'khir. Insya-Allah pada minggu depan kita lihat tadabbur dalam slot apa yang kita boleh masuk, kita akan masuk. Cuba slot mengenai dengan taqdim wa ta'khir telah pun selesai. Alhamdulillah, harap-harap walaupun pendek sedikit tetapi tuan-tuan dapat istifadah, benefit yang sangat besar insya-Allah Subhanahu wa taala.